Okey. Boleh dengar suara saya, tuan-tuan dan puan-puan? Boleh Mohon. Ustaz, Okey. boleh. So, kita dah 10.30, so kita akan mulakan. Tuan nampak tak kat depan? Nampak Road to Heaven. Okey, Road to Heaven. Right. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, sekali lagi pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mencari jalan-jalan untuk kita menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak lain tidak bukan jalan yang kita akan dapat ketahui adalah jalan wahyu, seperti mana yang telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Moga-moga peluang yang ada ini, kesempatan yang ada ini, marilah sama-sama kita gunakan dengan sebaik yang mungkin untuk kita dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dan Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada api neraka. Baik, rujuk kepada nota yang telah diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian. Okey, kita terus kepada amal yang berikutnya. Amal yang berikutnya ini adalah amal yang masih lagi amal ini masih lagi amal yang dia di bawah amal nombor 11. Amal nombor 11 yang kita belajar pada minggu lepas, amal nombor 11 ini, amalan yang ke-11 adalah amal yang berkaitan tentang mengerjakan solat fardu dengan mengerjakan solat sunat. Jadi kita dah sampai, alhamdulillah, pada pagi ini kita akan masuk amalan yang berbentuk salat sunat. Salat sunat yang kita akan mulakan pelajari pada pagi ini adalah amalan salat sunat selepas mengambil wudu. Muka surat nombor 41 kita akan jumpa amalan tersebut. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sila buka muka surat nombor 41 dan 42 bagi sesiapa yang ada buku. Baik, kita tengok di depan skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang pertama. Okey, kenapa kita kena baca hadis? Kerana kita dalam agama, kita tidak boleh memperkatakan sesuatu maklumat yang berkaitan dengan perkara gaib, tentang sesuatu amal ibadat, melainkan kita mesti bersandarkan kepada sumbernya. Maka sumber yang utama selain daripada Al-Quran adalah hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan untuk merujuk di dalam nota yang telah dipaparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ataupun tuan-tuan boleh lihat nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Hadis yang pertama. Bermakna untuk tajuk ini ada dua hadis yang dilampirkan, yang dikongsikan oleh penulis kitab ini. Jadi kita baca dulu hadis yang pertama. Baik, hadis yang pertama, kalau kita tengok pada terjemahan hadis ni, okey, hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Bilal.
setelah selesai menunaikan solat subuh. Maknanya hadis yang kita nak rujuk yang menyebutkan tentang solat sunat selepas mengambil wuduk ini, peristiwa ini, munculnya hadis ini adalah pada suatu ketika setelah selesai habis sembahyang subuh berjamaah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang berlaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Bilal, maka Rasulullah bertanya kepada Bilal. Bilal ni dia adalah sahabat Nabi, namanya Bilal bin Rabah. Dia bukan Bilal yang kita faham, yang Bilal tukang azan dekat masjid kita, dekat surau kita tu. Itu adalah gelaran yang melaungkan azan, orang panggil Tok Bilal. Tapi yang sahabat yang kita nak baca hadis ni, dia memang namanya adalah Bilal bin Rabah. Kita sedia maklum dia adalah salah seorang yang menjadi tukang azan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Bilal ni, kalau kita baca sejarah beliau adalah hamba pada permulaannya. Tetapi dia telah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Bilal dalam kitab As-Siyar A'lamu An-Nubala, Al-Imam Al-Zahabi mengatakan Bilal ni dia di antara orang yang awal-awal, as-sabiquna al-awwalun, orang yang awal-awal memeluk agama Islam. Bilal ni juga dia pernah ikut Nabi SAW berperang di perang apa? Di perang Badar. Dan kisah Bilal ni, habis saja sembahyang subuh berjamaah mengikuti Nabi, maka Nabi panggil Bilal. Nabi panggil Bilal kenapa? Kerana Nabi SAW nak tanya Bilal sesuatu. Okey, yang melihat cerita ini, yang mendengar peristiwa ini adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni dia meriwayatkan kepada kita kisah Bilal dipanggil untuk ditanya oleh Nabi selepas sembahyang subuh. Maka apa kata Nabi SAW kepada Bilal? Hadis pertama. Maka Nabi kata, hadithni. Nabi kata, katakanlah kepadaku. Maknanya ceritakanlah kepadaku. Ku dalam terjemahan hadis ni merujuk kepada Nabi SAW. Maksudnya, Nabi bertanya kepada Bilal, Nabi kata, ceritakanlah, khabarkanlah kepadaku. Bi'arja amali amiltahu indaka fil islami manfa'atan. Maka Nabi SAW tanya kepada Bilal. Nabi tanya kepada Bilal, Nabi kata, ceritakan kepada aku, khabarkan kepada aku tentang satu amal. Okay, saya nak kena kontrol suara tuan-tuan dan puan-puan ya. Okay. Tentang satu amal yang paling engkau harapkan manfaat dari apa yang telah engkau perbuat dalam Islam. Maksudnya, Nabi tanya kepada Bilal, sejak Nabi masuk Islam ni, kan, Nabi tanya, apa amal yang engkau buat, engkau harapkan pahala yang banyak dari Allah? Itu soalan Nabi tanya kepada Bilal. Nabi tanya kepada Bilal. Maka, Nabi terangkan lagi. Kenapa Nabi tanya? Nabi bertanya tentang amal apa yang Bilal suka buat, yang Bilal harapkan dapat ganjaran yang banyak dari Allah dalam Islam. Sejak dia masuk Islam, amal apa yang dia suka buat? Maka lepas tu Nabi memberikan justifikasi kenapa Nabi tanya. Nabi kata, fa'inni sami'tu laylata. Nabi kata, ini kerana, kata Nabi, malam tadi. Malam tadi. Maknanya peristiwa ni Nabi tanya kat Bilal selepas solat subuh. Maknanya malam tadi. Kita panggil apa? Malam semalam ya. Malam semalam ya. Ke malam tadi? Malam tadilah mudah. Malam tadi, kata Nabi, apa dia yang berlaku? Nabi kata, sami'tu, aku telah mendengar. Nabi kata, khashfa na'laika baina yadayya fil jannah. Nabi kata, sesungguhnya malam tadi, aku telah mendengar suara kasutmu, suara selipamu berada di depanku
di dalam syurga. Okey, malam tadi. Okey, malam tadi dia merujuk kepada Nabi SAW bermimpi. Dalam tidur Nabi bermimpi. Nabi masuk ke dalam syurga dan Nabi mendengar gerakan kasutnya Bilal berada di depan Nabi. Di dalam syurga. Dan Nabi tahu itu adalah suara bunyi gerakan kasutnya ataupun slipernya Bilal. Anak lain ni adalah kasut. Dan Indo diterjemahkan sandal, slipper boleh, wallahu ta'ala kasut bagaimana. Tapi Nabi dengar dan Nabi dapat cam itu adalah bunyi tapak kasutnya siapa? Bilal. Berada di depan Nabi di dalam syurga ketika Nabi mimpi. Dan ingat, mimpi Nabi ni adalah benar. Mimpi Nabi ni adalah benar. Mimpi Nabi, para Nabi ni adalah wahyu. Maka pagi esok lepas sembahyang subuh, Nabi panggil Bilal, Nabi tanya tentang apa Nabi mimpi malam tu. Sebab kebiasaan Rasulullah SAW, dia kalau Rasulullah mendapat berita gembira mimpi, Rasulullah biasa akan berkongsi selepas sembahyang subuh. Nabi akan berkongsi dengan para sahabat-sahabat Nabi. Jadi ke Bilal ni, Nabi tanya Bilal. Nabi tanya tentang, sebenarnya Nabi nak tanya tentang, sebab hadis tadi ni menunjukkan bahawa Bilal ini, hadis ni menunjukkan kelebihan Bilal, dia adalah ahli syurga. Sebab Nabi mimpi, dia tak bohong, dia adalah wahyu. Maknanya Bilal itu adalah ahli syurga. Maka Nabi tanya kepada Bilal. Kemudian apa jawab Bilal? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Bilal, kata Abu Hurairah, Bilal berkata, dia kata, ma amiltu amalan fil islami. Dia kata aku tidak melakukan mana-mana amal pun dalam Islam. Dia kata, arja indi manfaatan. Nabi Bilal kata, dia kata, aku tidak melakukan apa-apa pun amal yang dalam Islam ni, melainkan kalau aku buat melainkan satu amalan ni, dia kata, aku buat, aku harapkan Allah bagi aku pahala yang banyak. Manfaat maksudnya Allah berikan ganjaran kepada dia. Dia kata, melainkan, maksudnya dia kata, dalam banyak-banyak amal yang dia buat ni, maksudnya dia sentiasa buat. Dia selalu mudawamah. Dia selalu buat, konsisten dia buat dalam amal harian dia sejak dia masuk Islam ni. Kata Bilal, amal apa yang dia sangat mengharapkan manfaat? Dia kata apa? Dia kata, inni la atatahharu tahuran tamman fi sa'atin min lailin aw naharin. Dia kata tidaklah aku berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Okey, ini sangat penting. Dia kata tidaklah aku berwuduk dengan wuduk yang sempurna. Tuan-tuan, tolong gariskan perkataan wuduk yang sempurna. Bilal kata tidaklah aku berwuduk dengan wuduk yang tamman, maknanya wuduk yang sempurna. Sama ada aku berwuduk waktu malam ke, sama ada aku berwuduk waktu siang ke, kata dia. Maknanya Bilal kata, setiap kali aku berwuduk, tapi wuduk yang sempurna, sama ada wuduk tu aku ambil waktu malam ke, aku berwuduk waktu siang ke, dia kata illa, melainkan dia kata, sallaitu bidzalika tahuri ma kataballahu li an usalliya. Dia kata, melainkan dia kata, lepas tu dia kata, aku mengerjakan solat dengan wuduk itu. Aku mendirikan salat dengan wuduk itu sebanyak yang Allah tetapkan bagiku untuk melaksanakannya. Okey, maksud hadis yang kata sebanyak yang Allah tetapkan bagiku, maksud hadis ni adalah, makna lain dia adalah Bilal kata, mengikut kemampuan aku, mengikut kemudahan yang Allah beri kepadaku, berapa rakaat aku nak buat. Maksudnya Bilal kata, setiap kali dia ambil wuduk dengan sempurna, dia mesti solat dengan wuduk itu,
dia akan salat mengikut kemampuan yang Allah beri kepada dia. Hadis riwayat Muslim. Okey, ini hadis rujukan kita. Hadis riwayat Muslim. Okey, hadis ini adalah hadis yang sahih. Okey, maknanya berdasarkan hadis pertama ni, kita dapati Bilal dalam banyak-banyak amal dalam Islam yang dia sangat berharap kepada Allah untuk memberi ganjaran yang banyak adalah pada wuduk dia. Dia ambil wuduk dengan sempurna dulu. Ini dikaitan dengan wuduk. Wuduk sempurna. Lepas ada wuduk yang sempurna tadi, serta-merta dia mengerjakan salat 2 rakaat dengan wuduk yang dia ada tadi. Dengan wuduk yang dia ada tadi. Okey, dalam hadis ni dia tak sebut berapa rakaat. Dalam hadis ni dia ada sebut tentang aku semayang tu ikutlah sebanyak mana yang Allah tetapkan, maksudnya ikut kemampuan, kemudahan Allah beri pada dia. Tapi dengan wuduk dia. Maknanya dia ambil wuduk dengan sempurna. Ingat perkataan sempurna ni. Sebab ni penting. Kalau wuduk tidak sempurna, maka tak dapatlah kelebihan solat selepas berwuduk tu. Okey, kat situ kita kena faham. Okey. Lepas tu, semayang selepas mengambil wuduk. Okey. Selesai kat situ, kita kena baca hadis kedua. Sebab hadis ni dia umum lagi, tak sebut berapa rakaat. Tapi ada solat yang Bilal buat selepas berwuduk dengan sempurna. Maka kita kena rujuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, pada muka surat nombor 43 bagi sesiapa yang ada buku, yang hadis kedua ini adalah hadis datangnya daripada Buraidah. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, okey, hadis yang kedua ni sama macam hadis pertama. Masa waktu subuh, Nabi panggil Bilal, Nabi tanya kepada Bilal. Nabi kata, ya Bilal, Nabi tanya, wahai Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Dengan sebab apa engkau dapat mendahuluiku ke syurga? Maknanya Nabi kata pada Bilal, dengan sebab apa engkau dapat mendahuluiku ke syurga? Nanti kita akan ulah perkataan mendahului sekejap lagi. Kemudian Nabi kata, kenapa Nabi tanya? Kerana Nabi kata, ma dakhaltul jannah qattu. Nabi kata, ini kerana tidaklah aku masuk ke dalam syurga illa sami'tu khoshataka amami. Dia kata, tidaklah aku masuk ke dalam syurga tu, kata Nabi. Maknanya masuk syurga waktu bila? Nabi bermimpi dalam Nabi tidur malam tadi tu. Nabi kata, tidaklah aku masuk syurga, Nabi kata, melainkan aku benar-benar, maksudnya kata, aku betul-betul boleh cam. Aku dengar suara selipamu, suara kasutmu, amami, berada di depanku. Maknanya Nabi kat belakang, Bilal dekat depan. Nabi dengar suaranya di depan Nabi. Okey. Kemudian Nabi ulang balik semula. Nabi kata, dakhaltu barihatal jannah fasami'tu khoshataka amami. Nabi kata, sesungguhnya, Nabi kata semalam, kata Nabi, aku masuk dalam syurga, aku mendengar suara bunyi selipamu. Maknanya Nabi bertanya kepada Bilal. Okey. Maknanya kita baca hadis ni, yang sebenarnya Bilal ni, dia berada di depan Nabi. Tapi berada di belakang Bilal. Dan Nabi dengar, Nabi cam. Memang itu suara bunyinya, gerakan kasutnya Bilal. Okey. Kemudian Nabi tanya pada dia, maka apa jawab Bilal? Bilal berkata, okay, dalam hadis tu, faqala Bilalun. Bilal berkata, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, ma adzantu qattu illa sallaitu raka'ataini. Dia kata, tidaklah aku mengumandangkan azan. Sebab Bilal ni kerjanya dia akan bagi tahu ke orang azan dah masuk. Jadi dia kata tidaklah aku mengumandangkan azan, dia kata, melainkan aku mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Dia kata salat sunat 2 rakaat. Okey, dalam terjemahan ni
ditulis macam selepaskan. Sebenarnya ulama khilaf sebenarnya. Ada yang kata sebelum dia azan, ada yang kata sebelum dia macam ni. Sebelum azan, ada yang mengatakan dia macam sebelum dia iqamah. Okey, mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Maknanya dia kata, tidaklah aku mengumandangkan azan, melainkan aku mengerjakan salat sunat 2 rakaat. Okey, 2 rakaat. Okey, hadis ni dia umum. Ada yang kata, para ulama hadis kata maksudnya dia sebelum dia azan. Ada yang kata sebelum iqamah. Okey, dia akan solat 2 rakaat. Okey, lepas tu dia kata lagi. Dia kata wa ma asabani hadathun. Dia kata tidaklah aku berhadas. Dia kata maksudnya tidaklah aku berhadas. Maknanya dia kata kalau aku ni berhadas saja, berhadas ni macam kalau dia buang air kecil ke, dia buang air besar ke, dia kata dia akan buat apa? Dia kata illa tawaddatu indah, melainkan aku akan berwudu. Maknanya bila bagi tahu pada Nabi, dia kata pertama dia Rasulullah, dia kata aku ni kalau tidaklah aku mengumandangkan azan, melainkan aku akan sembahyang 2 rakaat. Ada yang mengatakan azan dekat situ adalah iqamah. Ada mengatakan memang azan. Okey, tak apa. Lepas tu dia kata lagi. Dia kata setiap kali kalau aku batal saja wudu, berhadas lah. Maksudnya batal wudu aku, dia kata aku akan ambil wudu. Dia kata. Lepas tu dia buat apa? Dia kata wa ra'aitu anna lillahi alayya rak'atain. Lalu dan aku, Bilal kata, pada Bilal, dia kata, dan aku maknanya Bilal, merasa wajib mengerjakan solat sunat 2 rakaat kerana Allah. Maknanya Bilal kata, bagi saya ya Rasulullah, kalau aku berhadas saja, aku akan berwuduk, dia kata. Lepas tu dia kata, dan bagi dia, kalau lepas dia berwuduk tu, dia akan buat apa? Bagi dia letakkan dalam diri dia, dia mesti kena salat 2 rakaat kerana Allah. Lepas Nabi tahu apa yang Bilal ceritakan tu, maka Nabi kata apa di hujungnya? Nabi kata bihima. Maksud Nabi kata apa? Nabi kata, oh, dengan sebab dua-dua itulah engkau dapat semua ni. Maksudnya hadis Nabi kata bihima, dengan kedua-duanya. Dengan kedua-duanya. Maksudnya Nabi memberikan pengiktirafan, Nabi membuat pengakuan bahawa kepada Bilal, oh, sebab 2 perkara itulah aku tengok engkau masuk syurga, engkau berada di depanku, kedengar suara tapak kasutmu itu. Dengan keduanya itu. Keduanya itu apa? Kita kena catat. Nombor 1, wuduk. Berwuduk dengan sempurna. Okey. Lepas tu adalah solat selepas berwuduk. Tadilah tu datangnya istilah solat sunat selepas wuduk. Okey, jelas kat semua tu. Lepas tu pula, tuan-tuan, kalau kita baca hadis ni betul-betul, Bilal ni dia buat macam mana? Setiap dia batal saja wuduk, dia ambil wuduk, dia solat. Kena ingat tu. Maknanya perbuatan ni dilakukan bila? Perbuatan ni dilakukan sentiasa. Setiap kali batal saja, dia akan ambil wuduk. Lepas tu dia solat 2 rakaat. Okey. Agak-agak berapa kali Bilal akan batal wuduk, hadis tak cerita. Cuma Bilal kata, setiap kali kalau aku batal je, aku ada hadas je, dia kata berhadas saja, aku akan ambil wuduk je. Lepas tu aku ke solat. Kalau kita baca hadis pertama tadi, dia buat apa? Dia ambil wuduk tu bila? Kalau kita baca hadis pertama tadi, dia kata apa? Tak kiralah waktu malam ke, waktu siang ke, kalau aku ambil wuduk waktu malam ke, aku ambil wuduk waktu siang ke, dia akan buat apa? Dia akan salat 2 rakaat selepas wuduk. Okey, maknanya berdasarkan hadis ini, kita mendapat pelajaran. Nombor 1, pelajaran apa? Nombor 1, kita dapat belajar bahawa inilah kelebihan dia ada pada Bilal. Dia adalah ahli, dia adalah ahli syurga. Sebab Nabi mengiktiraf dia adalah ahli syurga. Yang kedua, kena sentiasa melakukan solat, maknanya dia kena kerap selalu sembahyang 2 rakaat selepas mengambil wuduk. Tapi dengan syarat wuduk tadi kena apa?
wuduk kena diambil secara sempurna. Sebab Bilal kata, dia kata dengan perkataan tamman, kena ambil wuduk dengan sempurna. Yang berikutnya adalah menunjukkan seperti mana kata Al-Imamu An-Nawawi. Kata Imam An-Nawawi, dia kata berdasarkan hadis ni, sembahyang sunat selepas berwuduk boleh buat bila-bila. Dia tidak ada waktu dilarang untuk mengerjakan salat sunat selepas mengambil wuduk. Tak kira. Kalau ambil wuduk tu lepas subuh, boleh sembahyang terus selepas ambil wuduk 2 rakaat. Tak kira. Walaupun selepas subuh ada waktu larang terbit matahari ke, tak. Maknanya solat selepas mengambil wuduk ni, dia tidak terikat pada waktu dilarang. Dia boleh buat bila-bila. Sebab hadis ni Bilal kata, tak kira waktu malam ke, waktu siang ke, dia akan solat. Dan Nabi tidak menyebutkan ada, Nabi kata, oh kau tak boleh buat macam tu selalu, tak ada. Nabi memberikan pengiktirafan, pengakuan bahawa apa Bilal buat itu adalah benar. Okey, selesai tentang hadis ni. Okey, hadis ni, kalau tuan-tuan ada kitab Riyadhus Salihin, hadis pertama ni, tuan-tuan boleh rujuk. Dalam kitab Riyadhus Salihin, ada hadis pada bab 209. Pada bab 209 ada hadis pasal salat sunat selepas mengambil wuduk. Dan satu lagi, para ulama hadis, bahkan ulama fiqh mengatakan bahawa solat sunat lepas ambil wuduk tu kena dibuat segera. Jangan dibiarkan lama baru nak sembahyang 2 rakaat selepas mengambil wuduk. Ini disebutkan juga oleh Al-Imam Ramli, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dan sebagainya. Maksudnya kalau nak sembahyang lepas ambil wuduk ni, jangan pisahkan dengan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan macam jauh dah. Contohnya ambil wuduk sekarang pukul 11, lepas tu tak sembahyang lagi, pergi sekejap Giant, pergi beli sayur sekejap, dah balik sejam 2 jam tu balik, baru sembahyang sunat wuduk tadi. Yang itu sudah terputus waktunya untuk dikatakan salat sunat selepas ambil wuduk. Maknanya kena buat as soon as possible. Maknanya janganlah ada waktu yang memisahkan antara jarak wuduk dengan terlalu lama lah. Okey, itu dibicarakan oleh para ulama hadis. Baik, nak niat apa? Niat dalam hati je. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat selepas ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Salat sunat sembahyang wuduk kerana Allah Ta'ala cukup. Nak baca apa? Yang wajibnya baca Fatihah. Yang lain-lain tu, faqra' ma tayassaru minal Quran. Bagi bacalah apa-apa yang mudah kita nak baca. Okey, habis amal tersebut. Kita pergi kepada amal berikutnya adalah salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Dia ada kaitan dengan kisah Bilal tadi juga sebenarnya. Tapi hadis ni dia umum. Tapi ceritanya salat 2 rakaat. Tapi masa dia salat 2 rakaat tu, dia fokus, maksudnya dia khusyuk, dia tenang, macam tu. Dia khusyuk dan dia tenang. Dia dapat kelebihan dia. Salat sunat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang khuduk, hati yang merendah diri, hati yang tenang, hati yang yang khusyuk. Okey, dari sudut anggota badan dan dari sudut hati. Baik, kita baca hadis dia. Okey, hadis dia muka surat nombor 44 bagi siapa yang ada buku, yang mana hadis ni satu saja yang dinukilkan oleh penulis kitab ini, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia membicarakan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin, mana-mana seorang muslim, tidaklah seorang muslim yang buat apa? Yatawadda, yang dia berwuduk. Okey, dia berwuduk, fayuhsinu wudu'ah, tapi waktu dia berwuduk tu, dia menyempurnakan wuduk dia. Dia maknanya, dia ingat ya, kalau Nabi sebut syarat-syarat macam ni, maka kita kena buat. Maksudnya ambil wuduk,
Tapi wuduk yang sempurna. Sempurnakan wuduk tu. Kalau basuh tangan sampai ke siku, pastikan dia betul melepasi siku tu. Maknanya betul-betul dah memenuhi ke siku tu. Kan? Kalau basuh kaki sampai ke buku lali, maka pastikan sempurna air tu kena pada jari-jari tangan masuk. Sebab basuh tangan kan ada jari-jari. Diselati jarinya, jari tangan, jari-jari kaki. Buat dengan sempurna. Nabi kata, kemudian dia buat apa? Summa yaqumu fayusalli rak'ataini. Kemudian lepas dia berwuduk dengan sempurna, dia mengerjakan salat 2 rakaat. Dia mengerjakan salat 2 rakaat. Masa dia salat 2 rakaat itu, kata Nabi SAW, muqbilun alaihima biqalbihi wa waj'ihi. Ketika dia semayang 2 rakaat itu, dengan wajah yang tunduk. Wajah yang tunduk ni maksud dia adalah anggota badan dia tu macam dia fokus lah. Anggota badan maksudnya anggota badan dia tu tetap tenang. Tetap tenang ketika dia salat tu. Lepas tu dengan hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk ni dia merujuk kepada hati lah. Maknanya semayang yang dia buat tu maksud dia anggota badan dia tenang. Lepas tu dalam hati dia pun itu khusyuk. Apa dia akan dapat? Illa melainkan wajabat lahul jannah. Nescaya dia pasti akan masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kat sini. Okey, jelas hadis ni. Okey, faham hadis untuk solat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk dan hati yang tenang. Kalau semayang sambil fikir benda lain, sambil tak khusyuk tu, maka sukarlah nak dapat kelebihan ini. Ada para ulama mengkaitkan hadis ni sebenarnya hadis yang macam solat sunat lepas ambil wuduk tadi. Ada yang kata dia umum saja. Dia umum. Sembahyang sunat selepas, yelah lepas kita ada sembahyang sunat yang kita boleh buat kan, maka kita lakukan. Tapi dengan syarat apa? Biqalbihi wa wajhihi muqbilun alaihima. Itu penting. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey. Amal yang berikutnya masih lagi dikaitkan dengan solat. Kalau tadi solat selepas mengambil wuduk yang sempurna, kalau tadi kita belajar solat 2 rakaat yang dibuat dengan hati yang khusyuk, tubuh badan yang tenang, maka yang ni pula dicerita tentang dia umum. Dia umum, dia tak kaitkan waktu bila nak solat. Tapi tajuknya adalah banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakkan sujud ni maksudnya bukan sujud saja. Bukan sujud je. Tak, maksudnya solat lah. Maksudnya adalah solat. Tapi Nabi suka panggil solat tu dengan istilah sujud. Kenapa? Okey, kerana kita sedia maklum bahawa dalam banyak-banyak pergerakan dalam solat, waktu yang tempat solat yang paling afdal, yang paling dekat kita dengan Allah adalah ketika kita sujud. Sebab itu kalau kita baca hadis sekejap lagi, Nabi sebut tentang banyakkan sujud. Tapi Nabi tak kata banyakkan solat. Sebenarnya Nabi nak masukkan tu banyak kalau solat. Tapi Nabi menggunakan istilah banyakkan sujud kerana kedudukan sujud di dalam solat itu. Baik. Dalam buku ini ada 2 hadis yang dinukilkan oleh penulis ini untuk kita ambil dia sebagai rujukan. So dekat sini tuan-tuan dapat belajar. Tetapi tuan-tuan sudah biasa. Kalau ikut kelas saja, tuan-tuan dah biasa. Kalau baca satu fakta, dalil dia apa? Kalau baca satu amal, dalil dia apa? Sebab itu kita, ilmu ni, dia tak boleh mana-mana penyampai, dia suruh buat ni, buat ni, tanpa didasari dengan mana-mana dalilnya. Tak boleh. Sebab nak buat ibadat ni, kita tak boleh suka-suka reka. Kita nak buat ibadat ni, kita kena tahu mana rujukannya,
Supaya kita beribadat tu beribadat seperti mana yang Allah kehendaki. Jadi tuan-tuan dah biasa. Jumpa satu poin saja, satu amal, mana dalilnya, mana rujukannya. Maka bab rujukan ni ada dua hadis yang kita dapat. Okey, nombor satu. Ini adalah hadis yang pertama. Okey, muka surat nombor 44 sampai ada buku. Okey, kita boleh teruskan. Okey. Cerita dia adalah kisah Ma'dan bin Abi Talhah. Ini kisah seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in namanya Ma'dan bin Abi Talhah. Okey. Dia kata dia telah pergi jumpa Thauban. Thauban dalam ejaan Arab dia ni. Jumpa tak perkataan laqitu Thauban. Thauban tu macam huruf sa. Thauban. Okey. Tabi'in namanya Ma'dan bin Abi Talhah ni, dia pergi jumpa Thauban. Dia pergi jumpa Thauban. Thauban ni siapa? Thauban ni adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tabi'in dia pergi jumpa sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Namanya adalah Thauban. Yang Thauban ni dia merupakan salah seorang di antara banyak-banyak sahabat yang selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban ni dia adalah hamba. Tapi dia telah apa? Dia adalah hamba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi yang mana kenapa tabi'in ni jumpa sahabat? Sebab tabi'in dia tak sempat bertemu dengan Nabi kan. Dan di sini kita kena belajar, okey, macam mana orang-orang soleh dulu, salafus soleh macam tabi'in pergi jumpa sahabat. Kenapa dia pergi jumpa sahabat? Kerana dia nak belajar perkara-perkara agama. Kenapa dia jumpa? Nanti kita akan belajar, dia tanya soalan apa. Okey, maka waktu dia jumpa Thauban, sebab Thauban hidup zaman Nabi, tentulah Thauban pernah dengar Nabi cakap apa, Thauban pernah tahu Nabi ajar pasal apa kan. Jadi jumpa Thauban. Apabila jumpa Thauban, lalu dia tanyalah kepada Thauban. Dia tanya kepada Thauban, kalau kita baca dalam hadis tu, dia tanya pada Thauban, dia kata, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Dia kata, boleh tak kau bagi tahu ke aku, kata Ma'dan tadi, kau bagi tahu kepada aku tentang amal yang aku buat, amal tu aku akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Ini dalil yang kata amal ni boleh masuk syurga. Okey, soalan ni ditanya oleh Ma'dan bin Abi Talhah kepada siapa? Kepada Thauban. Okey, tentang amal yang kalau dia buat amal itu Allah masuk ke dalam syurga. Ataupun dalam lafaz yang lain dia kata amal yang aku tanya ni kepada engkau ni, amal tu Allah paling suka. Okey. Waktu dia tanya kali pertama, Ma'dan bin Abi Talhah tanya kali pertama kepada Thauban, dia kata apa? Dia kata fasakata. Thauban diamkan diri, dia tak jawab apa-apa. Dia diam je. Lalu aku tanya sekali lagi soalan tadi kepada dia. Apa yang dilakukan oleh Thauban? Fasakata. Dia diam lagi. Dia tak jawab apa-apa. Lepas tu, Ma'dan ni dia buat apa? Dia kata, aku tanya kali ketiga kepada dia. Masa tanya kali ketiga itulah baru Thauban jawab. Thauban jawab apa? Dia kata kepada Ma'dan bin Abi Talhah tadi. Dia kata apa? Kita baca hadis dia kata apa? Dia kata sa'altu an zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa dia kata aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang soalan yang kau tanya pada aku tu. Maknanya Thauban ni
Kali ketiga baru dia jawab. Kan dia nak tengok kesungguhan tentang tabi'in yang tanya tadi tu kan. Dia tu kali ketiga dah pasti dia tanya soalan tu, maka dia jawab. Dia jawab dalam bahasanya mudahnya, dia kata, soalan yang kau tanya ke aku tu sebenarnya aku pernah tanya dekat Nabi SAW. Soalan apa? Soalan yang Ma'dan bin Abi Talhah tanya tadi. Amal apa kalau dia buat boleh masuk syurga kan? Maka Sauban pernah tanya soalan sama kepada Rasulullah SAW. Maka apa jawab Rasulullah kepada Sauban, dan apa yang Sauban cakap kepada Ma'dan bin Abi Talhah tu. Maka ketika Sauban pernah tanya kepada Nabi SAW, maka Nabi jawablah. Nabi kata apa? Nabi kata, alaika bikathratis sujudi lillah. Nabi kata, banyakkanlah sujud semata-mata kerana Allah. Ni pegang. Ada dua perkara kat sini. Banyakkan sujud, tapi banyakkan sujud tu semata-mata kerana Allah. Okey, kena pegang tu. Sujud lillah. Tengok, dalam hadis ni, Nabi tak sebut solat. Tapi sebenarnya maksud hadis ni, kata Al-Imam Nawawi, adalah hadis ni sebenarnya Nabi nak kata banyakkan solat. Sebab banyakkan solat, mesti ada sujud. Mana ada solat tak ada sujud? Betul tak? Maknanya kalau solatnya hanya fardu, tidak sebanyak orang yang tambah dengan salat sunat. Maknanya Nabi nak kata banyak kalau solat. Tapi kenapa Nabi tak kata banyak kalau solat? Tapi kenapa Nabi kata banyakkan sujud? Kerana kata Imam Nawawi, kerana sujud ni dia ada keistimewaan dia di dalam solat tu. Antaranya kita dekat, paling dekat dengan Allah. Lepas tu sujud ni kan kita tunduk dengan 7 anggota badan kita. Kita sujud dekat tanah, kita sujud dekat bawah. Sujud ni adalah satu simbolik menunjukkan kehinaan kita kepada Allah. Sebab tu Nabi suka sebut dengan istilah banyakkan sujud. Okey, semata-mata kerana Allah. Lepas tu Nabi kata, apa yang dapat pada sujud tu? Bukan sekadar sujud tu boleh membawa dia masuk ke dalam syurga. Tetapi dekat sujud tu sendiri, kenapa dia boleh buat masuk ke dalam syurga? Apa kelebihan sujud tu? Nabi kata, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Ini kerana tiadalah satu sujud yang dilakukan oleh Allah. Okey, Nabi kata illa melainkan rafa'akallahu biha darajatun. Darajatan. Melainkan satu sujud yang kau buat tu kerana Allah, Allah akan angkat engkau dengan satu darjat, wa hutta anka biha khati'atan, dan Allah hapuskan dari engkau satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Maksud dia, apabila Sauban pernah tanya kepada Nabi amal apa yang dia boleh buat Allah akan masukkan ke dalam syurga, kan? Ataupun amal apakah yang sangat disukai oleh untuk dilakukan, Nabi kata kepada Sauban, banyak kalau sujud kerana Allah. Maknanya semayang tu ikhlas kepada Allah. Okey, bukan riya, bukan kerana nak Allah kata-kata dia ni rajin solat, tak, kerana Allah. Lepas tu Nabi kata, setiap kali kau sujud sekali, Allah Ta'ala akan angkat darjat engkau, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa engkau. Dekat situ. Jelas hadis riwayat Muslim. Jadi Sauban dia dapat jawapan daripada Nabi macam ni, dia sampailah kepada siapa tadi? Kepada Ma'dan bin Abi Talhah. Okey, selesai dekat situ. Maknanya apa? Maknanya banyakkan solat. Banyakkan solat. Lagi banyak solat, lagi banyaklah sujud. Okey, kat situ. Okey, hadis kedua ni tuan-tuan betulkan dekat situ, dekat nota tu saya tulis namanya Khalid bin Ma'dan kan. Ni betul salah, bukan Khalid bin Ma'dan. Sebenarnya dia daripada Rabi'ah. Namanya adalah Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Bukan Khalid bin Ma'dan. Dan nota tu saya salah tu. Saya tak sempat nak semak. Pagi tadi saya perasan saya salah. Jadi dia sebenarnya bukan Khalid bin Ma'dan. Dan hadis kedua ni, namanya adalah Rabi'ah bin Ka'ab
Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Dalam buku, muka surat nombor 45. Okey, cerita dia macam mana? Okay, kita baca terus terjemahan ya. Okey. Kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, dia kata, Rabi'ah Ka'ab. Okey. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Okey. Rabi'ah ni tuan-tuan ya, dia kata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku pernah bermalam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku ni siapa dia? Aku tu dia merujuk kepada sahabat Nabi namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni tercatat di mana-mana nota. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni dia adalah sahabat-sahabat yang miskin. Mereka ini digelar sebagai ahlu suffah. Mereka ni dia digelar sebagai ahli suffah yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli suffah macam Abu Hurairah kan. Mereka ni memang tidak ada pekerjaan yang khas macam sahabat-sahabat yang lain. Okey, mereka miskin. Jadi mereka inilah di antara manusia yang selalu berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ni sendiri, dia sendiri selalu ikut Nabi. Nabi musafir, dia ikut. Nabi tak musafir pun dia ikut. Sampailah kepada waktu malam, kan, dia cerita, dia kata, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Dia kata, pada satu malam tu, aku bawakanlah air untuk Nabi berwuduk. Dan apa saja keperluan Nabi untuk dia solat. Dan kita fahamkan Nabi dia akan bangun malam untuk buat qiyamul lail. Maka yang akan sediakan air, yang sediakan keperluannya adalah para sahabat, antaranya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Maknanya kalau kita tengok cerita tadi ni kan, waktu malam kan, pagi-pagi kan, tengah-tengah malam, Rabi'ah ambilkan air sembahyang untuk Rasulullah. Rabi'ah sediakan mana-mana keperluan Rasulullah. Dan malam tu, tiba-tiba kata Rabi'ah, Nabi tanya. Nabi bertanya kepadaku. Faqala li, Nabi tanya kepada aku. Sal, Nabi kata sal. Sal tu maksud Nabi kata, mintalah. Maksudnya Nabi kata, ada apa-apa engkau nak minta hajat kepada aku, Nabi offer kepada Rabi'ah bin Ka'ab bin al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, malam waktu dia ambil air semayang untuk Nabi tu. Nabi tanya, sal. Nabi kata, mintalah daripadaku apa hajat kau. Maka apa jawab Rabi'ah? Rabi'ah minta satu permintaan kepada Nabi. Dia kata apa? Dia kata, as'aluka murafakataka fil jannah. Dia kata, aku nak minta untuk teman engkau di dalam syurga. Dalam banyak-banyak permintaan Rabi'ah, dia cakap kepada Nabi, dia kata, boleh tak? Kalau aku nak minta, aku nak teman engkau ya Rasulullah dalam syurga. Okey, teman Nabi dalam syurga. Niat perkataan teman Nabi dalam syurga, maknanya syurga lah. Lalu apa jawapan Nabi? Nabi kata, au ghaira dhalika. Nabi kata, ada permintaan lain ke? Maksudnya Nabi nak tanya betul-betul lagi sekali lagi kepada dia, memang itu permintaan dia ke, tak ada permintaan lain ke? Kan? Nabi nak tengok kesungguhan dia kan, sebagainya. Lalu dia jawab apa? Dia kata, huwa zaka. Nabi kata, tu je. Dia tak nak yang lain. Dia tak nak benda lain, tapi dia nak teman Nabi di dalam syurga. Maknanya hadis ni cerita pasal syurga lah. Teman Nabi dalam syurga. Lepas tu apa jawab Nabi SAW kepada Rabi'ah? Nabi kata, fa'a'inni ala nafsika bikathratis sujudi. Nabi kata, kalau macam tu, kata Nabi, bantulah aku ke atas dirimu dengan memperbanyakkan sujud. Hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Nabi kata kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kalau kau nak masuk syurga, menemani aku dalam syurga, banyakkanlah sujud.
Maknanya hadis Rabi'ah ni menunjukkan bahawa apa? Dalil apa? Kalau nak teman Nabi dalam syurga, maksudnya masuk syurga, maka kena memperbanyakkan sujud. Banyakkan sujud maksud apa? Banyakkan solat. Dan kita dah tak lama lagi, lebih kurang dalam sebulan lebih saja lagi, kita akan masuk bulan Ramadan. Apabila masuk bulan Ramadan, memang kita digalakkan untuk banyakkan sujud. Banyakkan sujud apa? Banyakkan solat. Solat di waktu malam. Solat sunat, ada solat waktu malam. Maka solat-solat sunat yang kita buat tu adalah solat-solat yang termasuk dalam bab memperbanyakkan sujud. Moga-moga kita solat kerana Allah, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Seperti mana dua hadis yang telah kita bacakan. Jelas kat situ? Baik, kita pergi kepada amalan yang berikutnya, yang terakhir sekali dalam bab solat ini adalah solat malam. Arabnya qiyamul lail. Okey. Qiyamul lail, salah satu maksud qiyamul lail adalah solat di waktu malam. Tapi qiyamul lail bukan hanya pada solat. Okey, tetapi biasanya dia merujuk kepada solat di waktu malam. Baik. Dalam buku ini ada satu hadis saja yang dinukilkan oleh penulis kitab ini, solat di waktu malam. Okey. Dalam buku muka surat nombor 46. Okey, buku surat nombor 46 kita bacakan hadisnya. Okey, kita tidak akan memperkatakan sesuatu bab ibadat melainkan kita kena ada sandarannya. Apa sandarannya? Okey. Daripada Abdullah bin Salam. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam, dia cakap, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas, Nabi kata, wahai sekalian manusia, abshus salam, Nabi kata, sebarkanlah salam. Maknanya banyakkanlah ucapan salam, kata Nabi. Nombor satu. Wa at'imut ta'am, selalulah memberi makan. Nombor tiga, wasilul arham. Nombor tiga, sambunglah hubungan silaturahim. Nombor empat inilah dalil yang kita nak rujuk. Nabi kata, wasallu bil-laili wan-nasu niyamun. Solatlah kamu semua di malam hari, ketika mana manusia itu sedang tidur. Nah, inilah dalil yang kata amal solat waktu malam, Allah bawa masuk kita dalam syurga dengan perbuatan kita solat malam tu. Okey? Lepas tu Nabi kata, tadkhulul jannata bisalam. Nescaya kamu akan masuk syurga yang diiringi dengan ucapan salam. Diiringi ucapan salam tu, kalau kita belajar hadis pasal syurga, memang ada dalam Quran pun. Kita kalau masuk syurga nanti, para malaikat akan sambut kita dengan ucapan salam, waalaikumsalam, salam, salam. Jadi, berdasarkan hadis ni, yang kita nak ambil perhatian pada hadis yang Nabi kata, wasallu bil-laili wan-nasu niyamun, solat di waktu malam, di saat orang sedang tidur, Allah Ta'ala berikan kita syurga. Okey. Hadis ini tidaklah bermaksud mengatakan bahawa solat malam ni kena tidur dulu. Kena buat ketika orang dah tidur. Tak. Okey. Cuma hadis ni menunjukkan bahawa antara solat malam yang elok dibuat adalah ketika orang sudah tidur. Maknanya orang tidur pukul berapa? Maksudnya tengah-tengah malam tu waktu afdal untuk buat solat malam. Okey, habis ini kita pergi kepada amalan yang ke-12. Amal yang ke-12. Muka surat 46 dalam buku hingga muka surat nombor 47. Okey. Amalan ke-12 ni adalah amalan bagi mana-mana manusia yang suka berulang-alik pergi ke masjid. Berulang-alik pergi ke masjid bukan bermakna
hanya tak buat apa-apa. Tak. Tapi berulang alik ke masjid tu adalah beribadah. Ibadah yang dimaksudkan antaranya adalah mengerjakan solat fardu berjamaah. Kalau ada orang ulang alik dia ke masjid dia termasuk amalan yang ke-12 ni. Apa dalilnya? Apakah dalilnya? Sandarannya apa? Okey, dalam buku ni ada 2 hadis. Sandarannya. Hadis yang pertama, okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, man, iaitu sesiapa, ghadan ilal masjidi aw raha. Nabi kata yang pergi ke masjid. Sesiapa pergi ke masjid waktu bila? Sama ada pada waktu ghada, sama ada pada waktu pagi atau pada waktu petang. Pagi, petang. Roda dengan roha. Roda dengan roha. Okey. Pagi, petang. Okey, maksud pagi, petang tu apa? Okey. Kalau kita rujuk dalam buku, muka surat nombor 47, perkataan roda daripada perkataan al-wudu bermaksud daripada waktu subuh tu sampailah nak pergi kepada waktu nak pergi maghrib. Lepas tu masuk pula waktu maghrib, sampailah pergi ke waktu sampailah waktu apa, bukan begini. Pagi tu maksud macam ni. Pagi tu maksudnya waktu subuh, perkataan ghada tu waktu subuh sampailah tergelincir matahari. Itu pada waktu ghada. Yang dikatakan waktu petang tu start daripada tergelincir matahari sampailah masuk waktu malam lah. Maknanya perkataan roha merujuk kepada kata para ulama, roha merujuk kepada waktu petang. Petang tu bila? Maksudnya daripada zuhur nak pergi ke isyak. Kalau waktu ghada bermula subuh nak pergi kepada zuhur. Okey, itu hadis dia. Maksudnya hadis ni kata dia pergi ulang alik lah. Selalu pergi. Pergi ulang alik untuk dia ke mana? Untuk dia ke masjid. Okey. Sepanjang dia berjalan ulang alik setiap hari pergi ke masjid tu untuk dia buat ibadat pagi ke petang ke, apa Allah buat pada dia? A'addallahu lahu fil jannah. Maka Allah akan sediakan untuknya perkataan nuzula. Jumpa tak perkataan nuzula? Nuzula ni dia merujuk kepada satu tempat yang Allah sediakan dia di dalam syurga. Tempat dia dalam syurga. Kan dia tadi berulang alik kan? Berulang alik pergi masjid balik rumah, buat alik masjid balik rumah tadi. Sepanjang dia pergi waktu pagi, dia pergi waktu petang ke rumah Allah tu, Allah ada sediakan dia tempat persinggahan di dalam syurga. Maksud dia apa? Maksud dia, setiap kali dia pergi masjid ulang alik tu, Allah sediakan tempat singgah ke dalam syurga. Ulang alik tu. Maksudnya, siapa yang berulang alik ke masjid untuk dia buat ibadat, iaitu dia menunaikan salat fardu berjamaahnya, kan? Itu tujuan besar utamanya, maka Allah sediakan dia sebenarnya tempat tinggal di dalam syurga. Okey, faham dekat situ? Okey, hadis yang kedua. Okey. Hadis yang kedua, okey, kalau tadi saya sebut tadi pergi ke masjid buat apa kan? Saya sebut untuk solat. Okey, apa yang disebutkan ni, kalau kita tengok dalam nota ni, ada dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Okay. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kata, secara zahir, dia kata, wazahirul hadith. Dia kata secara zahir, hadis tadi menunjukkan apa? Khusulu fadli liman ata masjid mutlaqan. Kalau kita tengok hadis tadi secara zahir, dia dapat kepada siapa je pergi masjid.
Kan? Sebab ada dia kata siapa ulang-alik pergi masjid tapi tak sebut pergi masjid buat apa. Tapi dia kata lakinnal maqsuda minhu, tetapi yang dimaksudkan sebenarnya dalam hadis ini adalah khusus biman ya'tihi lil ibadati wassalatu ra'suha wallahu a'lam. Kata al-Imam Ibnu Hajar, kalau kita baca hadis satu tadi, hadis itu sebut umum saja. Siapa-siapa pergi masjid, ulang-alik masjid, dia dapat tempat singgahnya dalam syurga, kan? Tapi jika difahami secara khusus, jika didalami lagi, kata Ibnu Hajar, makna sebenarnya adalah dikhususkan bagi orang yang datang buat ibadat. Maka ibadat yang utama di masjid adalah salat. Okey, habis hadis ini, kita pergi kepada hadis yang kedua. Siapa yang memiliki buku, rujuk muka surat nombor 48, hadis yang kedua. Okey, hadis kedua ni kita ringkaskan. Okey, hadis kedua ni, hadis yang datangnya daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Abu Umamah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Abu Umamah nanti kita akan jumpa sekejap lagi cerita khas pasal dia. Tapi dalam cerita ni, hadis ni, dialah yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata ada 3 orang yang semua 3 orang ni dia berada di dalam dhaminun ala Allah. Dia berada dalam jaminan Allah. Ada 3 golongan manusia, Nabi SAW bersabda, dia berada di bawah jaminan Allah. Dia berada bawah jaminan Allah. Allah menjamin untuk dia di dunia dan juga di hari akhirat. Maka Nabi kata waktu dia hidup, Nabi kata in aisha ruziqa wa kufiya. Jika dia hidup, Allah akan jamin dia akan dapat rezeki. Okey. Tetapi kalau dia mati pula, Allah jamin apa pada dia? Pada 3 orang ni. Wa in mata adkhalahullahul jannah. Dan jika dia mati pula, maka Allah menjamin untuknya akan masukkan dia ke dalam syurga. Inilah isi penting kita. Allah memberi jaminan kepada 3 golongan manusia, sama ada ketika dia hidup ataupun ketika dia mati. Kalau dia hidup, Allah jamin rezeki untuk mereka, cukupkan keperluan dia. Tapi waktu di hari akhirat, kalau dah mati, dia pergi hari akhirat, Allah jamin untuk dia apa? Nak masuk ke dalam syurga. Siapa 3 golongan ni? Dalam hadis ini, sebenarnya dia ada 3. Tapi penulis ni dia bawa satu saja yang penting. Salah satu daripada 3 tu apa? Dalam hadis tersebut, وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ, iaitu orang yang keluar pergi ke masjid. فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ, maka ia berada dalam jaminan Allah. Orang yang keluar ke masjid, dari rumah nak pergi masjid buat ibadat, kan dia berada bawah jaminan Allah. Allah jamin apa dekat dia? Hadis tadi kata apa? Allah jaminkan untuk dia dapat apa? Dapat syurga. Nak tahu 2 lagi manusia tu siapa? Catat. Kena catat. Siapa 2 lagi manusia tu kena catat. Yang pertama, 2 lagi siapa? Okay. Yang kedua, iaitu orang yang berperang di jalan Allah. Ini orang yang berjihad semata-mata kerana Allah. Yang ketiga, orang yang masuk rumahnya beri salam. Itu hadis tersebut. Orang yang masuk rumah dia, dia memberi salam. Dia termasuk 3 kumpulan manusia yang Allah jamin dia di dunia dan juga di hari akhirat. Salah satu daripada 3 tu, orang yang keluar dari rumahnya pergi ke masjid. Dia berada dalam jaminan Allah. Allah jamin untuk berinya syurga. Okay, habis hadis yang amalan ke-12, kita pergi amalan ke-13. Okey. Ustaz, yang kedua dan ketiga apa Ustaz, boleh repeat tak? Yang kedua tadi yang pergi berperang di jalan Allah. Yang ketiga tu yang masuk rumah dia, sebelum dia masuk rumah, dia memberi ucapan salam. Memberi salam lah sebelum masuk rumah. Okey. Dapat Okey. Kita terus kepada amalan yang ke-13.
Amalan ke-13 ini amalan yang kita pun al-ma'lum, kita sedia maklum, iaitu membangun atau membina masjid. Membangun atau membina masjid. Nak pakai duit banyak tak bina masjid ni? Banyak. Masjid sekarang sampai juta-juta nak buat kan? Tapi kita kena faham macam mana kita boleh dapat juga amalan membina masjid ni walaupun kita tak ada duit yang banyak. Okay, kita akan belajar daripada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama. Hadis pertama ada pada muka surat nombor 48 daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau tuan-tuan baca hadis ni daripada mula, hadis ni dia ada permulaan dia. Tapi sebab kita nak fokus kepada tajuk, kita ambil kaitan dengan tajuk saja. Kalau baca mula-mula kisah Uthman, sebenarnya hadis ni dia muncul ketika mana Uthman dia nak membesarkan Masjid Nabawi. Uthman dia nak besarkan Masjid Nabawi, dia nak tukar betul kan zaman Uthman. Jadi ramai orang duk macam tak suka dia buat macam tu. Orang nampak macam apa yang dia buat ni seperti apa yang dia buat ni macam ada macam tak kena. Maka Uthman pun bacakanlah hadis ni. Hadis ni lah yang kita nak belajar, yang mana dia cakap, dia kata dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah bersabda apa? Dia pun sampaikanlah, dia kata Nabi bersabda, man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah. Sesiapa yang membangunkan, yang membina sebuah masjid, sebuah masjid, dan ini perkataan penting, yabtaghi wajh Allah, mengharapkan redha Allah. Ini penting. Jangan kita buat masjid pakai duit kita, tapi tujuan nak tunjukkan kita ni orang baik buat masjid. Kita nak popular, kita nak viralkan, kita nak tunjuk, kita nak orang memuji-muji kita. Kalau ada niat macam tu, dia terkeluar daripada amalan nombor 13 ni. Sebab hadis tu kata, Nabi SAW bersabda, siapa yang membina masjid kerana Allah semata-mata, banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah akan buat untuk dia satu rumah, Allah akan buat satu bangunan yang sama macam masjid itu di dalam syurga. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim lah, muttafaqun alaih. Okey, jelaskan hadis ni, faham kat sini? Okey, kita baca satu lagi hadis. Kan, kalau kita baca hadis pertama ni macam ada peluang tak untuk kita bina masjid? Kan, memerlukan duit yang banyak, tapi kerana Allah. Ada hadis kedua beri kita satu berita gembira. Hadis kedua ni, macam mana kita boleh dapat juga buat amal nombor 13 ni? Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillahi, sesiapa yang membangunkan, membina sebuah masjid kerana Allah. Okey, tapi ada pertambahan sikit hadis ni, ada maklumat pertambahan. Nabi kata apa? Kamafhafin qatatin au asghara. Nabi kata, meskipun hanya sebesar sarang burung atau lebih kecil daripada sarang burung tu. Kalau kita baca hadis tadi pertama tadi, macam manalah kita nak dapat pahala, macam mana kita nak buat amal nombor 13 ni kan, pasal nak buat masjid ni banyaknya nak pakai duit. Tiba-tiba hadis kedua ni kata, kalau dia buat masjid tu walaupun sebesar sarang burung kecil je, ataupun lebih kecil daripada sarang burung tu, Allah akan buat apa pada dia? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah
dan hadis ni adalah hadis yang sahih. Maksud dia, nak dapat pahala buat masjid ni, tak mestinya masjid tu kena besar. Tetap. Masjid yang kecil pun dapat juga pahala dia. Maksudnya kalau kita hanya memberi sumbangan, bukanlah boleh buat sebiji masjid tu. Contohnya kita boleh buat sumbangan untuk kita buat pintu masjid saja ke? Boleh juga, dia termasuk di dalam hadis ini. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dapati ada kutipan untuk membangunkan masjid, maka berilah sumbangan dekat situ. Dan kita pun boleh niat untuk wakaf kongsi duit. Dia panggil wakaf perkongsian. Kongsilah. Kita kongsi, ada bagi 100, ada bagi 1000, ada bagi 10,000, ada bagi 100,000. Tapi niat kerana Allah, nak membangunkan rumah Allah, Allah akan bina satu rumah di dalam syurga. Baik. Sebelum kita lanjutkan, kita kena faham hadis yang pertama. Okey. Apa makna Allah membangunkan sebuah bangunan yang sama macam dia bina masjid tu? Apa maksud hadis ni? Adakah memang ada sebiji masjid dia akan dapat nanti dalam syurga? Okey, para ulama hadis, mereka kata, hadis ni menunjukkan balasan yang Allah beri bergantung kepada apa jenis yang kita buat di dunia. Okey. Hadis ni bermaksud bahawa nanti dalam syurga kita akan dibina oleh Allah dengan satu binaan yang kalau dekat dunia, masjid kan orang hormat, betul tak kan? Masjid ni tempat orang muliakan, tempat orang hormat, tempat yang memang tempat orang sedia maklum. Nanti kalau kita membina masjid masa dekat dunia kerana Allah, nanti Allah akan bina satu binaan yang sama dalam syurga tu. Maksud sama tu apa? Sama tu dari sudut kemuliaan bangunan tu, orang akan beri ketumpuan, dia punya nilai bangunan tu sama seperti mana dia. Bukan bermaksud dia dapat sebiji masjid, tapi dari sudut dekat dunia masjid tu dimuliakan, masjid tu ada nilai yang tinggi kan. Maknanya begitulah binaan yang Allah akan bina di dalam syurga. Tapi jika dia buat kecil, sumbangannya tak banyak kan, hanya sebesar sarang burung atau lebih kecil pada burung, maka dia dapatlah binaan yang kecil sikit. Sebab tu disebut sebuah rumah di dalam syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Okey, jumpa tak amal boleh buat masuk ke syurga? Okey, selesai dekat situ. Kita pergi kepada hadis yang ke-14. Hadis yang ke-14, amalan yang ke-14. Yang ini dia tak perlu guna wang ringgit. Yang ini ibadatnya sangat senang. Kat mana-mana berada pun boleh buat amalan nombor 14 ni. Rahmatnya Allah kepada kita. Apa dia? Kalau yang 13 tadi kita kata, saya tak dapatlah peluang nak bina masjid tu. Contoh kan. Kita memang tak ada harta. Contoh. Tapi kita dapat lagi amalan nombor 13 ni. Apa dia amalan nombor 13 ni? Nombor 14 ni. Amalan ke-14 ni adalah kalau dengar muazzin melaungkan azan, jangan diam je. Jangan cakap, diam. Tengah azan. Jangan cakap diam, jangan diam je. Yang penting jawab semula apa yang tukang azan tu sebut. Tapi masa jawab tu, kenalah hatinya, mulutnya jawab, hatinya mengiringi mulutnya jawab. Maksudnya hati ni kena tahu yang dia jawab tu apa. Sebab hadis ni dia sebut tentang jawab semula apa yang tukang azan tu sebut, tapi dengan hatinya. Itu nombor 14. Maknanya rugi sangat. Kalau dengar orang azan, diam je. Tapi tak jawab. Rugi. Jadi kena buat apa? Jawab semula, tapi dengan hatinya. Menjawab. Bukanlah mulutnya tak sebab. Maksudnya,
mulutnya menjawab dengan hatinya sekali seiring dengan apa yang diucapkan. Nak tahu dalilnya mana? Siapa yang kata macam tu? Maka kita rujuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya? Kita pergi pada terjemahan hadis. Okey. Tengok hadisnya dari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Umar kata, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah kata apa? Idza qala al-muadzin, apabila muadzin itu mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar. Okey? Faqala ahadukum, maka berkatalah salah seorang dari kamu. Maksudnya ada di kalangan kamu dia menjawab. Dia jawab apa? Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian apabila muazzin tu mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia jawablah semula. Dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dia tahulah, hatinya tahu. Asyhadu, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Lepas tu muazzin tu kata lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu orang yang dengar pun jawab semula, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksud dia apa? Hatinya itu mengikut sekali mulutnya, dengan hati tu dia mengetahui, dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Lepas tu muazzin tu pun mengumandangkan lagi azan, hayya 'alas salah. Maka dia jawab. Tapi dia kena jawab lain sikitlah. Dia kena jawab la haula wala quwwata illa billah. Tapi hatinya waktu mulut tu sebut la haula wala quwwata illa billah, dia pun kata tiada daya dan upaya untuk apa? Untuk tiada daya dan upaya melainkan yang Allah beri padanya kekuatan. Ini kena rujuk balik nota yang kita sebut tentang amalan, sebut la haula wala. Lepas tu ketika muazzin tu kata hayya 'alal falah, dia pun jawab juga la haula wala quwwata illa billah. Kemudian apabila muazzin tu kata Allahu akbar, maka yang dengar orang azan tu dia pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Lepas tu kata Nabi, apabila muazzin tu menyebutkan la ilaha illallah, kan, maka dia pun kata la ilaha illallah. Tapi dekat hujung tu Nabi kata apa? Min qalbi. Min qalbi maknanya dari dalam lubuk hatinya. Maka dakhalal jannah, baru dia boleh dapat syurga. Hadis riwayat Muslim. Jelas tuan-puan? Maknanya pertama kena jawab dulu azan. Tapi beza sedikit jawab azan kalau ketika hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Okey, sampailah habis. Tapi waktu mulutnya menjawab mengikut balik apa yang muazzin itu laungkan, maka dia kena, hatinya pun kena ikut. Maksudnya hati dia kena faham lah. Hati dia kena faham apa tu Allahu akbar, Allahu akbar. Sebab hadis ni Nabi sebut min qalbihi, dari hatinya. Maka dapat nikmat syurga. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, amalan 14 ni amalan yang senang sangat nak buat. Ya Allah, sejak dia masuk zuhur, dengar orang azan zuhur, bukan diam je. Jawab balik. Moga-moga termasuklah amalan 14 ni masuk syurga, ya Allah. Tiap-tiap hari Allah bagi laluan pintu nak masuk ke dalam syurga. Tapi sebab kita tak ada ilmu, kadang-kadang kita tak tahu nak buat apa dengan azan. Ya, kadang-kadang kita tak ada ilmu, kita tak belajar, kita jawab juga. Tapi hati kita waktu jawab tu entah apa pun kita faham Allahu akbar tu. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. So tolong baiki jawab dengan hati. Maksudnya hatinya memahami apa yang diucapkan. Dan yang terakhir sekali, tak terakhir lagi, ada yang ke-15. Dia sampai 16. Okey.
Yang ke-15, okey, adalah ibadat berpuasa. Ibadat puasa ni saya rasa saya tak perlu nak ulas panjang lebar sebab semua orang faham tentang ibadat puasa ni. Okey. Cuma sebagai disiplin kita belajar, kita kena rujuklah beberapa hadis Nabi SAW yang mengatakan berpuasa ni masuk syurga. Lepas tu tuan-tuan belajar ni, tuan-tuan dah dididik dengan kalau nak sebut satu fakta ni, mana dalil dia? Mana sandaran dia? Lepas tu penting sangat. Kalau tidak, nanti macam-macam orang kata. Nanti kalau dengar orang ni cakap, dia cakap, buat amal ni, buat amal ni, buat amal ni. Tetapi amal yang dicadangkan, yang dijaja tu tak ada sandaran dia. Jadi masalah lah. Jadi apabila kita ada sandaran dengan hadis yang kuat, maknanya ia amalan yang betul-betul sunnah Nabi SAW. Tentang puasa ni kita sudah maklum. Okey, dalam buku ni, dalam buku, penulis kitab ni dia telah berkongsi kepada kita ada 6 hadis tentang berpuasa ni boleh masuk ke dalam syurga. Okey, ada bawa 6 hadis. Cuma dalam nota saya hanya bawa 5 hadis saja. Jadi kita tak perlu cerita tentang panjang lebar tentang hadis ni sebab kita semua sedia maklum. Antara hadis nombor 1, kita tahu dah. Kalau masuk je bulan Ramadan, maka apa? Pintu syurga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka tu ditutup. Lepas tu syaitan-syaitan akan dirantai. Ini kita faham. Sebab bulan Ramadan adalah bulan orang akan berpuasa. Apabila orang berpuasa, Allah membuka pintu syurga seluas-luasnya, Allah tutup pintu neraka. Ini antara dalil yang paling kuat untuk kata berpuasa, Allah Ta'ala bagikan laluan ke syurga. Macam mana tahu laluan ke syurga? Sebab pintu tu dibuka. Kalau pintu tu dibuka, nak menunjukkan apa? Dialu-alu kalau masuk syurga. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, hadis kedua, hadis ni kita juga sedia maklum, banyak kali kita dengar, Nabi sebut dalam hadis muttafaqun alaih, dekat syurga ni, dia ada satu pintu. Pintu syurga ada 8. Tapi satu pintu syurga yang 8 tu, namanya adalah siapa? Namanya adalah Ar-Rayyan. Kalau tengok hadis nombor 3 tu. Nabi kata syurga tu ada 8 pintu. Di antara 8 pintu tu ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Dan Nabi kata dalam riwayat Bukhari, pintu Ar-Rayyan ni tak ada orang lain boleh masuk melainkan orang yang banyak berpuasa. Illa saimuna. Illa saimun. Melainkan orang yang banyak berpuasa. So hadis yang ketiga ni menunjukkan dengan jelas bahawa siapa yang banyak berpuasa, dia akan masuk syurga pintu yang khas namanya Rayyan. Lepas tu pula kalau kita baca hadis kedua ni, hadis ni ada pendetilan lagi. Pendetilan dia adalah kalau semua orang-orang berpuasa dah masuk syurga, Allah Ta'ala akan tutup pintu tu. Tutup pintu tu maknanya apa? Sebab pintu tu laluan untuk orang berpuasa saja masuk. Maka kalau semua dah masuk, kata Nabi SAW, فَإِذَا دَخَلُوا, apabila dah masuk, ukhliqa, maka pintu itu ditutup. Dan Nabi kata apa? Lam yadkhul minhu ahadun. Dah tak ada seorang lagi yang dapat memasukinya. Maknanya special orang berpuasa ni sebab ada tu pintu yang khas untuk orang berpuasa. Okey, lepas semua orang puasa dah masuk dah, tak ada dah tinggal orang yang ahli syurga ni yang dia di kalangan orang yang banyak puasa, maka pintu tu akan ditutup. Maka ada pintu lain lah yang 7 tu. Ini menunjukkan kelebihan orang yang berpuasa. Ni kita semua sedia maklum. Okey, lepas tu ada satu hadis lain, hadis yang ke-6 lah. Kita pergi pada hadis yang ke-6, kisah Abu Umamah. Ingat tak saya sebut tadi nama Abu Umamah kan? Okey, Abu Umamah ni tuan-tuan dan puan ya. Abu Umamah ni, dia pernah satu hari, dia pernah minta nasihat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, engkau suruhlah aku buat apa-apa amal. Kalau amal tu aku buat, amal tu boleh buat masuk aku dalam syurga. Tengok ya, sahabat, dia jumpa Nabi, dia minta Nabi perintahkan sesuatu. Kalau Nabi perintah, mestilah kena ikut kan. Jadi Nabi ni apabila Nabi tengok karakter Abu Umamah, Nabi tahu latar belakang Abu Umamah, maka Nabi pun suruh Abu Umamah buat apa? Nabi kata, alaika bisawmi. Nabi kata, hendaklah engkau berpuasa. Fa innahu la mithla lahu.
Kerana puasa tu tak ada amalan yang menyerupainya. Dalam hadis lain dia kata la idla lahu. Tidak ada yang menyamainya. Okey. Tidak ada yang menyamainya maksudnya apa? Dari sudut ganjaran, dari sudut kelebihan. Okey, kat situ. Okey, hadis ni riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu lagi, Abu Umamah ni, dalam buku ada maklumat tu. Buku surat nombor 53, tapi saya tak buat dalam nota. Abu Umamah ni tuan-tuan, kata para sahabat, sejak Abu Umamah ni kan tadi dia minta Nabi bagi nasihat kan, dia puasa tuan-tuan. Abu Umamah dia puasa tuan-tuan sebab dia tahu amalan tu masuk syurga. Lepas tu Nabi kata, oh puasa ni amalan dia, oh tidak ada yang sebanding dengan dia kan. Tak ada yang sama dengannya. Abu Umamah dia puasa. Dia puasa tuan-tuan, kata para ulama, Abu Umamah ni dekat rumah dia kan dulu kan orang pakai dapur boleh nampak asap kan. Kan dapur dulu kan keluar asap. Jadi Abu Umamah ni rumah dia tak berasap. Kalau mereka nampak asap kan baru mereka tahu, oh Abu Umamah ni dia ada tetamu kat rumah dia ni. Ada tamu kat rumah dia ni. Maksudnya Abu Umamah ni dapurnya tak berasap, maksudnya dia puasa. Dan orang akan tahu kalau dapur je berasap, mesti ada tetamu datang. Macam tu. Kalau dia tak berasap tu, maksudnya dia puasa lah. Maksudnya orang tahu. Tengok betapa kuatnya para sahabat berpegang. Kalau bagi nasihat, Nabi bagi nasihat, mereka pegang. Okey, hadis ni tuan-tuan juga jangan salah faham. Hadis ni Nabi sebut konteks dia pada si penanya. Abu Umamah kan tanya pada Nabi tadi, dia kata, boleh tak kau suruh aku buat sesuatu? Hadis ni tuan-tuan jangan jadikan hadis ni sebagai dalil untuk kita mengatakan puasa ni adalah ibadat yang paling terbaik dari ibadat lain. Tidak. Walaupun Nabi cakap dalam hadis tu, misfa'innahu la mithla lahu. Tidak ada amalan yang menyerupainya. Bukan hadis ni maksud dia untuk mengatakan puasa ni amalan yang lebih hebat daripada solat. Tak. Hadis ni Nabi sebut pada konteks orang yang bertanya. Orang bertanya. Sebab kalau kita pernah baca hadis lain, Nabi pernah bagi jawapan lain dekat para sahabat lain. Contohnya macam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia pernah tanya pada Nabi, apa amal paling afdal dalam Islam? Nabi jawab lain pula. Nabi tak suruh dia puasa. Nabi cakap kat Abdullah bin Mas'ud, Nabi kata apa? Engkau solat pada waktunya. Lepas tu engkau buat baik kepada kedua ibu bapa. Lepas tu kau berjihad di jalan Allah. Kita faham maksud dia macam tu. Jadi jangan gunakan hadis yang Abu Umamah ni untuk mengatakan puasa ni lebih hebat daripada solat. Puasa ni lebih hebat daripada amal lain. Tidak. Tapi puasa tu besar dia punya ganjaran dia. Kerana Nabi jawab ni sebenarnya mengikut kepada orang yang bertanya. Itu maksud uraian hadis ini. Maka habislah. Kita pergi amal terakhir sekali. Alhamdulillah. Dah dekat pukul 12 dah. Yang ke-16. Amalan yang terakhir sekali kita nak belajar pada tengah hari ini ialah Haji Mabrur. Bukan Haji Malboro. Haji Mabrur. Haji Mabrur. Bermakna amalan nombor 16 ni kena buat ibadat haji. Kalau tak buat ibadat haji, tak boleh dapatlah laluan melalui amalan nombor 16 ni. Maknanya hanya melalui ibadat haji. Okay, moga-moga kerajaan Arab Saudi pada tahun ini mereka memberikan kebenaran untuk mana-mana orang Islam mengerjakan ibadat haji. Kerana ibadat haji ini, kelebihan utama dia boleh masuk ke dalam syurga. Apa dalil dia? Apa sandaran dia? Siapa yang kata haji itu mesti mabrur? Okay, kita baca hadis dia. Ada satu hadis sahaja, muka surat nombor 54, sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata apa? Al-umratu ilal umrah. Nabi kata dari satu umrah ke satu umrah yang lain, kafaratun lima bainahuma.
akan menghapuskan dosa yang ada di antara kedua-duanya. Maksudnya Nabi kata, kalau kita buat umrah, contoh kan, umrah kan kita tahu boleh buat bila-bila. Pak muncul semula. Minta maaf tuan-tuan puan ya. Terkeluar ni. Okey, sekejap last Alhamdulillah nak habis dah. Okey. Last okey, mohon maaf. Okey. Hadirin faham tak? Hadirin maksud Nabi kata, ibadat umrah ke satu umrah akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Kedua tu maksud apa? Kalau kita pergi umrah, macam saya bagi contoh tadi. Kalau kita pergi umrah bulan 5 ni dia menghapuskan dosa kalau dia pernah buat umrah sebelum tu. Okey. Kalau dia pergi umrah bulan 5, dia balik umrah bulan 5, dia ada melakukan dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil tu nanti Allah akan hapuskan juga melalui kalau dia pergi umrah yang berikutnya, umrah yang berikutnya tu menghapuskan dosa sepanjang umrah yang pertama tadi. Itu maksud hadis ni. Lepas tu Nabi kata di hujungnya apa? Nabi kata wal hajju mabrur, adapun haji mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tak ada balasan yang diberikan kepada orang yang dapat haji mabrur ini melainkan syurga Allah bagi kepada dia. Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Maksud dia apa? Haji mabrur. Okey, apa tu haji mabrur? Al-mabrur juga membawa makna al-maqbul. Al-maqbul. Maqbul ni, haji mabrur ni maksudnya haji yang Allah terima. Al-maqbul juga bermaksud al-mabrur. Okey. Ada sebahagian ulama hadis pula kata, haji mabrur ni maksudnya adalah haji yang ketika dia buat ibadat haji tadi, cukup syarat-syarat dia, rukun-rukun dia cukup, dan dalam masa yang sama, dia buat ibadat haji tu dengan sempurna. Dia tidak mengiringi dengan dosa-dosa. Maksudnya dia tak buat dosa lah ketika mana dia buat ibadat haji. Maksudnya haji mabrur ni juga, dia dinamakan ibadat haji yang dibuat dengan sempurna, zahir dan batinnya. Jadi apabila haji itu dibuat dengan sempurna, tak diiringi dengan dosa sepanjang melakukan ibadat haji dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan terimalah ibadat hajinya. Maka apabila ibadat hajinya diterima, dia panggil apa? Mabrur. Dan haji mabrur ni juga di antara tandanya macam mana dia boleh dapat haji itu haji mabrur, para ulama memberikan kriteria. Tengok selepas dia balik daripada buat ibadat haji tu. Kalau dia disebut sebagai haji sekian-sekian, hajah sekian-sekian, tapi perangai tidak berubah sebelum buat ibadat haji, itu di antara tanda haji itu tidak mabrur. Ini diulang oleh para sarjana hadis, para ulama hadis. Tapi kalau dia buat haji mabrur, balasannya adalah syurga. Wallahu ta'ala a'lam. Habis dah. Ada soalan? Ada pertanyaan? Okey, ada yang tanya tentang kalau salat sunat wudu disekalikan dengan salat duha atau dengan salat qabliyah fardu, dibolehkan? Jawapannya boleh. Sebab dia salat sunat. Para ulama mengatakan boleh. Dapat sekali.
Okey, ada soalan? Saya buka sekarang. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz nak tanya yang pasal puasa hari putih tu ada ke hadis Ustaz? Okey. Puasa hari putih ada hadisnya. Hadis tu memang ada. Okey. Hari putih dia merujuk kepada 13, 14, 15 dalam bulan Islam. Okey. Hari putih dia berkaitan dengan puasa 3 hari setiap bulan. Okey. Cuma kita jangan salah faham, walaupun ada Nabi sebut tentang hari putih tu 13, 14, 15, bukan bermakna mesti kena puasa 3 hari setiap bulan dibuat pada 13, 14, 15. Saya kena faham macam tu. Yang 13, 14, 15 setiap bulan itu adalah cara berpuasa 3 hari setiap bulan yang paling afdal. Yang afdal, kalau kita nak puasa 3 hari setiap bulan, maka kita pilihlah 13, 14, 15. Tapi kalau kita tak nak buat 13, 14 dan 15, kita nak buat 1 hari bulan ke, 5 hari bulan ke, tak apa. Boleh, masih dapat kelebihan berpuasa 3 hari setiap bulan. Tahu tak kelebihan puasa 3 hari setiap bulan, kelebihan dia apa? Kelebihan dia adalah dia akan dapat pahala macam puasa setahun. Tapi dengan syarat, dia mesti puasa setiap bulan 3 hari. Setiap bulan 3 hari. Ramadan tu of course lah. Okay? Dia puasa Syawal ada 3 hari, Zulkaidah 3 hari, Zulhijjah 3 hari. Dia kena puasa 3 hari tu setiap bulan, maka dikali dengan 12 bulan. Maka akan ada 36 hari. Jadi tu yang kata, siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulan, maka seolah-olah dia mendapat pahala puasa setahun. Tapi nak puasa 3 hari setiap bulan, tidak disyaratkan mesti kena direct 3 hari terus, dan tidak disyaratkan mesti pada hari putih. Hari putih tu jika dibuat berturut-turut 13-14 bulan, dia merujuk kepada keafdolian sahaja. Wallahu ta'ala alam. Okey, berikutnya. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak tanya tentang solat 4 rakaat selepas Isyak. Selepas Isyak, okey. Dia ada hadis ke? Dan dia punya kelebihan tu betul ke yang macam dapat macam pahala Lailatul Qadar? Hadis tu ada berlaku perbincangan daripada ulama dari sudut status dia. Status hadis yang kata kalau dia sembahyang 4 rakaat selepas Isyak tu dapat pahala macam mana Lailatul Qadar tu, status hadis tu. Jadi daripada status hadis tu menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat di kalangan para alim ulama. Yang tu kita kena bentangkan status hadis dia. Hadis tu ada. Ada tak hadis? Jawapannya ada hadis tu. Tapi status hadis tu yang diperbincangkan oleh para ulama hadis dalam mengkritik hadis tu. Status dia panjang lah. Ada yang mengatakan hadis tu lemah dan sebagainya. Jadi tidak ada kelebihan pada 4 rakaat sembahyang Isyak itu yang dapat pahala Lailatul Qadar. Itu dari sudut perbahasan hadis tersebut, status hadis tu. Hadis tu ada tapi status hadis tu. Okey, ada yang bertanya dekat chat, Poro Haidah bertanya, Ustaz, bila nak buat puasa sunat, isteri wajib minta izin suami. Kalau suami tak izinkan, dapat tak pahala puasa sunat tu? Isteri taat kerana Allah SWT. Baik. Jawapan dia memang benar. Kalau perempuan nak berpuasa sunat, kalau suami tu ada dekat dengan dia lah. Dia ada Nabi dekat dengan dia, suami tu senang nak balik jumpa dia. Sebab perempuan dia kena bersedia dirinya untuk suaminya.
Itu kena faham. Okey, dia kena menjaga, bersedia untuk dirinya. Pasal dia puasa sunat, dia tak boleh nak bersetubuh, dia tak boleh nak berhubungan badan dengan suami dia, sedangkan suami dia memerlukan dia. Jadi dia kena minta izin suaminya untuk apa? Untuk dia berpuasa sunat. Jika suaminya tidak memberikan keizinan kepadanya, okey, tidak memberi keizinan kepadanya, moga-moga dia dapat pahala isteri yang taat. Nak tahu pahala isteri yang taat pada suami? Rujuk amalan nombor 41. Siapa ada buku, dia boleh rujuk muka surat nombor 101. Amalan nombor 41. InsyaAllah nanti kita akan belajar yang mana dapatlah berita gembira, wahai isteri-isteri, yang Nabi kata apa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban. Nabi kata apa dalam hadis? Nabi kata, "Idza sallatil mar'atu khamsaha", apabila seorang wanita mendirikan salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadannya, wa hassanat farjaha, dia menjaga kemaluan dia, nombor 3 jaga kemaluan, nombor 4 wa ata'at ba'laha, dan dia mentaati suaminya, yang kelima dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at, nescaya dia akan masuk syurga daripada pintu mana yang dia suka. Rupa-rupanya walaupun dia tak puasa sunat, kan, sebab suami dia tak bagi dia puasa sunat, ya, maka Allah bagi kepadanya laluan untuk dia ke syurga dengan dia mentaati suaminya. Tapi suami janganlah ambil kesempatan untuk main-mainkan isteri, ya. Kejap macam sebenarnya dia tak ada apa-apa pun nak berkendakkan isterinya, tapi dia tak bagi. Jadi janganlah, rugilah. Sepatutnya suami beruntung mendapat isteri yang berpuasa, doa orang berpuasa, menjadi contoh pada anak-anak, dia tengok isteri dia puasa dan sebagainya, maka sepatutnya suami menggalakkan isterinya puasa. Tapi tengok pada jenis suaminya, tengok untuk minta keizinan. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, nak tanya Ustaz, kalau macam keadaan kan, macam suami tu tak berapa memahami agama Islam, lepas tu kalau macam isteri nak buat sunat, solat, buat sunat-sunat lain, dia macam merendah-rendahkan. Macam mana keadaan tu Ustaz? Macam mana kita nak ikut dia ke, ataupun kita faham keadaan dia pun tak kena? Okey, kalau dalam bab sunat, dia ialah kita mentaati suami ni tinggi dia punya kedudukan dia, kan. Kalau kita pegang hadis yang macam Nabi kata, kalaulah perempuan ni dibenarkan, kalaulah manusia ni dibenarkan sujud, tentulah aku akan minta perempuan tu sujud kepada suaminya. Kedudukan suami ini dia tinggi di dalam agama. Okey, bukanlah kita nak defend suami tu, tapi kita cerita dulu kedudukan suami tu. Jadi kalau suami kita melarang kita melakukan perbuatan ibadat sunat, sebab dia ibadat sunat saja. So ibadat sunat dia tidak sama kedudukan wajib mentaati suami tu. Okay, jika tambah-tambah pula boleh mendatangkan mudarat pula kepada rumah tangga, maka kita tinggalkanlah kerana Allah. Tapi dalam masa yang sama kita kena teranglah pada dia. So kalau dia memlekeh-lekehkan kita yang nak buat amalan ibadat sunat ni, maka kita kena kita doalah pada Allah supaya Allah bukakan pintu hati suami tu. Okey, bisa ada sebab. Okay? Kita mohon doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga macam kita bertembung ibadat sunat kita dengan mak dan bapa kita. Sebab tu kalau kita tidak ada ilmu, kadang-kadang kita nak buat ibadat sunat tapi kita telah mengingkari ibu dan bapa kita. Jadi sesiapa yang tidak, contohnya kalau dia masih ada ibu bapa dan dia memang tidak ada tanggungjawab kepada suami ke sebagai orang lain, kan, maka dia mentaati ibu dia adalah wajib. Sebab tu kalau kita belajar nanti ada satu bab kita akan belajar ibu dan bapa ini adalah pintu kepada syurga. Kalau kita belajar dalam bab ibu bapa, limit maksudnya tahap kita wajib dengar cakap mak ayah kita ni, memenuhi keperluan dia adalah dia punya tahap dia, maksudnya mak ayah kita tak boleh kacau kita kalau kita buat wajib je.
Kalau macam kita solat wajib, kita tak perlu kita nak tunaikan pemerintahan dia sebab kita tak nak buat solat wajib. Tapi kalau kita sembahyang sunat, dia panggil kita, dia suruh kita buat kerja sebagainya, kita wajib berhenti. Sebab ketika itu adalah solat sunat. Nampak tak besarnya ibu bapa? Dalil dia adalah kisah Juwairiyah, bukan kisah Juwairiyah. Kisah saya lupa nama seorang lelaki ni, ada satu kisah lelaki, bukan Juwairiyah, kisah Jurej, kisah Jurej, kisah seorang lelaki namanya Jurej, yang mak dia panggil, dia tengah semayang dekat pondok dia, tengah semayang, mak dia panggil, Jurej, Jurej, mak dia kecil hati, panggil-panggil tak menyahut. Maka akhirnya dia telah ditimpa dengan kesusahan. Dia telah difitnah, mengatakan dia telah yang telah mengandungkan perempuan yang dapat bayi itu. Itu kisah dia. Jadi para ulama ulas hadis tadi itu menunjukkan bahawa kalau kita sembahyang sunat, sebab Jurij itu dia buat ibadat sunat. Sebab dalam hadis tu dia kata dia bertanya-tanya, nak sembahyang ke ataupun nak menjawab soalan ibu. Maka tahap kita berbakti pada ibu bapa itu, tahapnya adalah kalau solat wajib je, kita boleh abaikan panggilan mereka, seruan mereka. Tapi kalau buat solat sunat, kita kena dahulukan mereka. Begitu juga dengan dalil lain, dengan dalil yang ada satu lelaki sahabat ni, dia nak ikut Nabi pergi perang. Tapi mak ayah dia menangis, tak bagi dia pergi perang. Apabila dia minta izin kepada Nabi untuk pergi perang, Nabi tanya dekat dia, kau ada mak ayah tak? Dia kata ada. Mak ayahku menangis-nangis aku pergi. Nabi cakap apa? Nabi kata dia, kau balik. Dia kata kau balik, engkau pergi gembirakan mak ayah engkau tu seperti mana engkau telah menyebabkan mereka bersedih. Sedangkan pergi perang tu. Jadi perang kat situ adalah fardu kifayah, tak pergi pun sahabat tak apa kan, tengok di situ. Jadi apa maksud saya adalah analogi, kiasan dia adalah apabila perempuan berkahwin, maka berat dia itu dah kepada suami dia. Jadi mentaati suami ni juga adalah perkara yang besar. Tapi dalam masa yang sama, kita kena terangkan pada dia, kita doalah semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada dia. Ya, moga-moga Allah Taala kabulkan doa kita. Baik, ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Nak wabarakatuh. tanya, kalau misal kata solat sunat wuduk, kita sekalikan dengan solat sunat tahajud ke, atau solat sunat duha, atau solat sunat qabliyah, boleh ke tak Ustaz? Boleh. Dia dah cover, dia dah dapat dah. Dia dapat pahala tu. Ini dibincangkan oleh para ulama dalam fatwa-fatwa. Dapat. Dia sebab dia solat sunat kan. Sebab dia adalah solat sunat. Contoh kan. Contoh kalau macam kita nak semayang tahiyatul masjid. Tapi kita juga nak semayang sunat wuduk kan. Boleh. Kita boleh cover tu. Solat sunat, tahiyatul masjid dengan kita buat solat 2 rakaat solat sunat. Boleh. Maknanya kita kena lafazkan juga ke Ustaz? Kita niatlah. Niat. Oh. Lafaz dia bukan niat. Lafaz ni niatlah, niat dalam hati. Ya Allah, aku nak sembahyang apa kan. Waktu dah sangat padat ni kan. Moga-moga Allah beri pahala dia. Sebab dia termasuk dalam sebab kita dia termasuk di dalam bab-bab solat sunat kan. Dia tidak mencampurkan niat tu. Dibenarkan. Baik, kita berhenti di sini. Kita sambunglah nanti pada kelas akan datang. InsyaAllah minggu depan ya. InsyaAllah hari yang sama. Jadi besok pagi saya jemput pada semua untuk mengikuti kelas alam surah Al-Fatihah dan juga kelas alam barzah bagi siapa yang lapang. Dan malam ni juga ada kelas lagi. Malam ni kelas kita nak belajar kelas nama-nama surah dalam Quran. So, siapa-siapa ada kelapangan, malam ni kita nak belajar tentang kita nak tahu surah Yunus ni, kenapa nama surah Yunus, sebab apa. Kalau kita belajar macam tu, kita dapat belajar cepat faham kandungan surah. Lepas tu kita akan belajar surah Hud, kita akan belajar surah Yusuf. InsyaAllah malam ni kita jumpa jam 9 malam.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua ya. Salam Ustaz, terima kasih. Terima kasih penaja.